Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini dalam Pendidikan Islam tahun 3 bersama saya Ustazah Siti Syamsawaliza. Jadi tajuk kita pada minggu ini adalah dalam tajuk bersuci daripada hadas untuk bidang ibadah. Okey anak-anak, apa itu hadas? Kita nak tahu apa itu hadas. Okey, hadas ialah kekotoran maknawi. Lihat tu ya, ditulis kekotoran maknawi pada seseorang yang menyebabkan tidak sah ibadah yang disyariatkannya bersuci. Maksudnya di sini ada beberapa ibadah apabila kita nak melakukannya, kita kenalah dalam keadaan bersuci dahulu. Kenalah kita bersih, tak ada hadas, barulah kita boleh melakukan ibadah. Contoh, solat. Kalau kita nak solat, apa maksud bersuci? Dalam keadaan kita berwuduk. Okey, itu maknanya ibadah yang disyariatkan untuk kita bersuci. Barulah sah kita lakukan solat kita. Tapi ada juga ibadah yang kita tak payah berwuduk pun. Tapi kita boleh juga lakukan. Contoh, puasa. Kan? Bila kita berpuasa, kita kena wuduk tak? Tak kan? Jadi itu bezanya ya. Ibadah yang disyariatkan untuk bersuci ialah ibadah yang kita disuruh untuk pertamanya berwuduk bagi menjadikan ibadah kita itu sah. Okey, jadi ada berapa pembahagian hadas ini? Okey, pembahagian hadas ini ada dua. Mari kita tengok yang pertama, apa dia hadasnya? Iaitu hadas kecil. Hadas kecil. Apa maksud hadas kecil? Hadas kecil itu ialah apabila kamu buang air kecil ataupun buang air besar. Bahasa pasar ataupun yang mudah kita nak faham, bila kita terkencing, bila kita kencing ataupun kita berak. Jadi itu kita panggil sebagai hadas kecil, benda yang kita biasa buat. Okey. Kemudian yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar ini ada 6 perkara yang mana apabila kita berlaku ke atas diri kita, maknanya kita dalam keadaan berhadas besar. Jadi macam mana kita nak sucikan diri kita daripada kedua-dua hadas ini? Okey, untuk hadas kecil, kalau kita kencing, kita berak, apa yang kita kena buat? Kena basuh lah kan? Ataupun kita panggil istinja. Kita bersihkan diri kita dari kotoran itu. Itu baru kotor je hilang. Jadi nak sucikan diri kita untuk membolehkan kita beribadah, apa yang kita kena buat adalah mengambil wuduk. Bila kita mengambil wuduk, barulah kita boleh beribadah. Okey, untuk hadas besar, apa yang kita kena buat untuk kita bersihkan diri kita daripada hadas besar? Okey, nampak ni? Ini adalah mandi. Tapi mandi ni bukanlah macam kita mandi pagi, mandi petang. Tapi mandi ni adalah mandi wajib. Apa itu mandi wajib? Mandi wajib ialah satu perbuatan mandi yang disyariatkan ke atas kita bila kita berada dalam keadaan hadas besar, yang mana mandinya tu ada niat yang tertentu, ada syarat-syarat yang tertentu. Lepas dah mandi wajib, barulah kita suci daripada hadas. Barulah kita suci daripada hadas besar. Jadi dah mandi wajib, dah bersih, dah suci. Nak menunaikan solat, boleh tak terus dia turun solat? Tak boleh. Kena juga dengan keadaan berwuduk. Dah mandi wajib, bersih, suci daripada hadas. Tapi nak membolehkan kita beribadah, kita kenalah dalam keadaan berwuduk. Jadi, mari kita tengok apa hukumnya untuk kita bersuci ini. Hukumnya adalah wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Okey, apa maksudnya? Maksudnya ialah jika kamu berjunub, maka bersucilah. Junub di sini ialah perbuatan hadas besar. Bila kita dalam keadaan hadas besar, pertama bersuci. Cara bersuci daripada hadas besar adalah dengan kita mandi wajib. Bila kita dalam keadaan hadas besar, kita kena mandi wajib. Barulah kita suci. Barulah kita boleh berwuduk. Barulah kita boleh menunaikan solat selepasnya. Okey, faham?
Bila kita dalam keadaan hadas besar, kita kena mandi wajib. Barulah kita suci daripada hadas besar. Kemudian kita nak menunaikan ibadah, kenalah kita berwuduk. Barulah sah ibadah yang kita lakukan. Jadi, apa dia ibadah yang memerlukan kita dalam keadaan bersuci? Ada beberapa ibadah ya. Yang pertama dan paling utama adalah solat. Wajib buat 5 waktu sehari semalam. Kan? Ibadah yang Allah akan tanya yang pertama sekali di akhirat nanti. Jadi wajib kita menunaikan solat. Dan kita tahu syarat untuk menunaikan solat adalah kita dalam keadaan suci dan kita dalam keadaan berwuduk. Barulah solat kita diterima. Kalau kita bersih tapi kita tidak bersuci dengan berwuduk, tapi kita solat, tak diterima oleh Allah. Tak diterima solat tanpa wuduk. Kalau orang solat tapi dia tak ambil wuduk, tak sah solatnya. Solat mestilah dimulai dengan mengambil wuduk. Kedua, membaca Al-Quran. Al-Quran ialah kalam Allah. Jadi nak membaca Al-Quran, perlulah kita berada dalam keadaan berwuduk. Yang ketiga, tawaf. Apa itu tawaf? Tawaf ialah mengelilingi Kaabah. Di mana Kaabah? Di Masjidil Haram. Di mana Masjidil Haram? Di Makkah. Jadi bukanlah setiap hari kita buat. Apabila kita menunaikan umrah, apabila kita menunaikan haji, barulah kita akan melakukan tawaf. Tapi tawaf ni syarat-syarat dia sama macam kita menunaikan solat. Wajib suci, wajib mengambil wuduk. Tak boleh kita melakukan tawaf dalam keadaan kita berhadas. Tidak sah kita melakukan tawaf tanpa kita mengambil wuduk dahulu. Okey, seterusnya adalah memegang Al-Quran. Ni dia pegang Al-Quran ni, gambar ni. Dia pegang Al-Quran. Jadi memegang Al-Quran hukumnya adalah perlu dalam keadaan bersuci. Maksud bersuci ialah mengambil wuduk. Bukan sahaja megang, nak membaca Al-Quran dan juga memegang Al-Quran. Perlu dalam keadaan kita suci dan berwuduk. Okey, yang terakhir ini bukan ibadah, tapi apabila kita dalam keadaan hadas, terutamanya apabila kita dalam keadaan haid, untuk orang perempuan, kita tidak boleh duduk di dalam masjid. Kalau kita berjalan melintas tak mengapa, tapi kalau kita duduk di dalam masjid adalah tidak dibenarkan, kerana dikhawatiri apabila kita dalam keadaan haid akan menyebabkan kekotoran pada diri kita tu terkena pada tempat yang kita duduk. Jadi nanti tempat tu kalau orang tak perasan, kita pun tak tahu, akan menyebabkan tempat tu kotor. Jadi kalau orang nak solat kat situ kan dia tak tahu, jadi tak sah lah sebab tempat tu ada kekotoran. Okey, seterusnya apa itu hadas besar? Jenis-jenis hadas besar. Jenis-jenis hadas besar. Okey, yang pertama ialah keluar air mani. Ini untuk orang lelaki. Apabila seseorang lelaki yang telah akil balik, yang didatangi mimpi yang menyebabkan dia keluar basah air mani dia tu, bangun pagi tengok basah. Apa yang berlaku pada dia? Jadi dia perlu mandi wajib, kemudian barulah dia boleh ambil wuduk untuk menunaikan solat subuh. Kalau dia bangun waktu tu solat subuh lah. Jadi dia kena mandi wajib dulu. Tak bolehlah terus mandi tengok basah-basah. Tapi ni bukan kencing. Apa benda ni tak tahu. Dia pun tak mandi wajib. Tak sah nanti solat dia. Kena pastikan kalau itu air mani, kena mandi wajib. Kemudian berwuduk, barulah boleh melakukan solat, barulah sah solatnya. Yang kedua, apabila keluar haid untuk orang perempuan. Haid ini berlaku sama ada di satu hari, paling banyak adalah 15 hari. Dalam tempoh itu, apabila dia masih berada dalam keadaan haid, iaitu haid itu ialah darah yang keluar pada kemaluan seseorang perempuan yang menandakan dia telah akil balik. Dan benda ni akan berlaku setiap bulan selepas itu. Jadi bila dia berlaku, contohnya dia datang bulan 5 hari. Selepas 5 hari kering. Lepas dah kering, wajib untuk dia mandi wajib, mandi hadas besar. Barulah dia boleh menunaikan ibadah solat dan apa-apa ibadah yang lain. Okey, yang seterusnya wiladah. Wiladah adalah orang perempuan yang melahirkan anak. Bila melahirkan anak akan keluar bersamanya darah. Jadi darah itu ialah darah wiladah. Sekiranya lepas dia melahirkan anak, terus berhenti darah dia. Jadi dia kena mandi wajib. Dan dia bolehlah melakukan ibadah seperti biasa. Tetapi sekiranya dia melahirkan anak, keluar darah, kemudian darah dia tak berhenti, bersambung pula lagi. Selepas tu nama dia darah nifas.
Darah nifas ini ialah darah yang terkumpul dalam rahim ibu masa mengandung tu. Jadi dia keluar. Selepas dia dah lahirkan anak, dia akan keluar. Jadi tempoh paling lama seorang perempuan ada nifas ini ialah 60 hari. Jadi dalam tempoh antara 1 hingga 60 hari itu, contohnya 30 hari, 20 hari, 40 hari, dia pun kering darah nifasnya. Tak ada keluar darah dah. Jadi apa yang dia perlu buat, dia kena mandi wajib. Kemudian barulah dia boleh melakukan ibadah seperti biasa. Seterusnya bersetubuh. Maksud bersetubuh ialah hubungan antara suami isteri yang telah berkahwin. Suami isteri yang telah berkahwin. Sekiranya tak berkahwin, lelaki dan perempuan yang tidak berkahwin diharamkan. Haram perbuatan ini berlaku. Okey, hanya suami dan isteri sahaja. Dalam keadaan selepas dia bersetubuh, dia berada dalam keadaan hadas besar. Jadi apa yang dia kena buat sebelum nak solat, kena mandi wajib dulu. Bila dia dah mandi wajib, barulah dia boleh melakukan ibadah. Okey, ini 5 perkara. Orang yang hidup. Berlaku kepada orang yang hidup. Ada 1 perkara berlaku kepada orang yang telah meninggal dunia ataupun mayat. Apabila berlaku kematian, orang yang mati. Jadi wajiblah kita yang hidup ini untuk memandikan, menguruskan jenazah dengan memandikan dia, mengkafankan dia dan solatkan dia. Jadi yang paling utama mandikan dulu. Mandi wajib ke atas mayat. Jadi wajib kepada kita untuk menguruskan jenazah dengan memandikan dia. Okey, jadi inilah dia perkara-perkara hadas besar. Yang pertama tadi kita dah sebut keluar mani. Yang kedua haid. Yang ketiga wiladah. Yang keempat nifas. Yang kelima bersetubuh. Ini untuk orang yang hidup. Kemudian apabila ada orang mati, yang keenam, maka wajib juga untuk melakukan mandi wajib. Sebab mandi wajib inilah yang akan mengangkat diri kita, menyucikan diri kita, membersihkan diri kita daripada hadas besar. Selepas kita dah mandi wajib, maksudnya kita dah suci daripada hadas, kita bolehlah menunaikan ibadah yang tadi yang kita sebutkan sebagai disyariatkan untuk bersuci. Apa dia? Solat, mengaji, pegang Al-Quran, mengaji baca Quran, pegang Al-Quran. Kalau kita pergi Mekah, bertawaf. Jadi benda-benda ini kita kena lakukan dalam keadaan kita berwuduk. Ibadah yang perlu kita lakukan dalam keadaan kita berwuduk. Jadi wajib ke atas diri kita untuk berada dalam keadaan bersuci daripada hadas. Sama ada hadas kecil ataupun hadas besar. Okey, jadi saya mengharapkan agar semua di kalangan kamu yang mendengar penerangan saya ini memahami cara bagaimana kita menyucikan hadas, apa itu jenis hadas, kan hadas kecil dan hadas besar, dan apa itu hadas besar. Bila kita berada dalam keadaan hadas besar, kita perlu mandi wajib dan hukumnya adalah wajib kepada diri kita. Kalau kita tidak mandi wajib, maknanya kita dalam keadaan berhadas tak suci, tak boleh melakukan ibadah. Jadi selepas dah dengar penerangan saya ini, saya ada sediakan link Google Form yang kamu perlu isi ataupun jawab supaya saya boleh tahu sama ada kamu dapat atau tidak apa yang saya sampaikan. Kemudian kamu selesaikan latihan di dalam buku aktiviti. Buku aktiviti kamu macam ni, buku aktiviti, buka muka surat 79, 80 dan 81. Jawab berpandukan dengan buku teks. Jawab berpandukan dengan buku teks. Boleh tengok open book. Boleh tengok bersama-sama supaya kamu boleh belajar sekali lagi. Okey, dah selesai. Kamu bolehlah hantar tugasan kamu kepada saya. Okey, jadi setakat ini sahaja untuk kali ini. Terima kasih kerana mendengar penerangan saya. Semoga penerangan ini memberi manfaat yang banyak kepada anda semua sebab semua orang akan meningkat dewasa dan melalui semua fasa-fasa ini yang mewajibkan kita untuk melakukan ibadah, dan untuk kita melakukan ibadah wajib juga ke atas kita untuk berada dalam keadaan yang suci. Saya mengharapkan semoga perkongsian saya ini akan mendapat manfaat yang banyak kepada anda semua, akan memberi manfaat yang banyak kepada anda semua. Jadi setakat ini, kekal sihat, kekal selamat, tinggal di rumah. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.